Samanlah, kata Rafizi. Isu penganugerahan projek Tempatan Banjir bernilai RM2 bilion oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air yang didakwa telah diberi kepada Mangkubumi Sdn Bhd secara rindingan terus nampaknya semakin panas. Mengulas mengenai surat tuntutan Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli berkata ia bukanlah bermakna tindakan saman telah diambil. Katanya tindakan saman hanya bermula apabila saman itu difailkan di mahkamah. Oleh itu, selepas peguam-peguam saya menjawab surat tuntutan dalam tempoh seminggu ini, saya berharap Tuan Ibrahim Tuan Man meneruskan niatnya untuk menyaman saya di mahkamah. Saya tidak mahu surat tuntutan yang dihantar semalam menjadi alat kempen semata-mata dalam tempoh berbaki kempen PRU15, tetapi selepas itu ia tidak berakhir dengan saman di mahkamah. Saya mahu ke mahkamah kerana saya ada bukti yang kukuh mengenai pendedahan saya itu, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Rafizi, sejak beliau membawa isu tersebut ke pengetahuan umum pada Isnin lalu, Tuan Ibrahim cuba memberi gambaran bahawa projek berkenaan akan diberikan secara rundingan terus pada harga RM2 bilion kepada Mangkubumi Sdn Bhd adalah rekaan dan palsu. Beliau menempelak Tuan Ibrahim Tuan Man yang menyatakan tidak tahu apa-apa mengenai keputusan untuk melantik Mangkubumi Sdn Bhd secara rundingan terus bagi sebuah projek yang sebegitu besar. Dalam sidang media pagi tadi, Rafizi tampil menunjukkan bukti bahawa projek Tempatan Banjir Kuala Langat Fasa 2 berjumlah RM2 bilion ini sebenarnya telah pun diluluskan secara rundingan terus kepada Mangkubumi Sdn Bhd. Beliau turut membacakan petikan surat daripada Ketua Setiausaha Pembendaharaan Datuk Seri Asri Hamidun kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Datuk Seri IR Dr. Zaini Ojang bertarikh 7 Oktober 2022 dengan nombor rujukan MOF BPK _5600/15 Palang 59 Palang 206/4 yang bertajuk Projek Rancangan Tempatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 Selangor yang antara lain menyatakan dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan telah bersetuju meluluskan projek rancangan Tempatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 Selangor dilaksanakan secara rundingan terus dengan syarikat Mangkubumi Sdn Bhd. Kata Rafizi, keputusan ini juga merujuk kepada surat daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai projek ini yang bertarikh 16 Ogos 2022. Manakala surat daripada Kementerian Kewangan telah dikeluarkan pada 7 Oktober 2022, iaitu pada hari pembentangan bajet yang lepas. Jagoh whistleblower itu berpendapat secara logik tumpuan kerajaan dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada hari tersebut ialah pembentangan bajet. Sebaliknya, surat ini dikeluarkan juga pada tarikh itu memandangkan menteri-menteri telah pun tahu bahawa Parlimen akan dibubarkan pada hari Isnin 10 Oktober 2022. Sebab itu saya katakan bahawa projek sebesar ini telah dipercepatkan keputusannya supaya kelulusan diberikan sebelum pilihan raya umum ke-15, tegasnya. Menurut beliau, lazimnya apabila keputusan telah diputuskan di peringkat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan walaupun surat pemakluman keputusan adalah daripada KSU Perbendaharaan, sudah tentu KSU KASA telah pun memberi taklimat dan memaklumkan Menteri KASA sejurus selepas 7 Oktober 2022. Sebab itu saya kecewa dengan reaksi Tuan Ibrahim Tuan Man dan kepimpinan PAS yang cuba memberi gambaran mereka tidak tahu apa-apa. Malah kempen PAS telah bertumpu sepenuhnya kepada menyerang peribadi saya untuk mengalihkan perhatian bahawa logiknya Tuan Ibrahim Tuan Man tahu memang projek berjumlah RM2 bilion ini telah pun diluluskan oleh kerajaan untuk tindakan beliau sebagai Menteri KASA, ujar Rafizi. Beliau juga berharap Tuan Ibrahim tidak berselindung di sebalik satu surat tuntutan untuk mencuci tangan daripada tanggungjawab beliau mengenai projek tersebut. Sekiranya Pakatan Harapan membentuk kerajaan dalam tempoh 10 hari dari sekarang, saya berhasrat untuk membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa mengenai peranan Ismail Sabri Yaakob, Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai peranan, fungsi dan keterlibatan mereka dalam kes ini untuk disiasat sepenuhnya oleh pihak-pihak berkuasa, tegas Rafizi. Jangan kecam penyawa awam yang mengambil risiko mendedahkan kebejatan yang sedang berlaku dalam kerajaan. Mereka melakukannya kerana tahu perbuatan memberi projek secara rundingan terus bernilai RM2 bilion kepada syarikat yang bermasalah daripada segi good governance atau tadbir urus baik adalah salah.